Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dan anak-anak murid sekalian, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 1 bersama dengan Ustaz Muhammad Nizwan bin Praetna. Ya, itu dia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tajuk ataupun bidang kita belajar hari ini ialah bidang ulum syar'iyah, iaitu dengan tajuknya Allah bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Adik-adik sudah tentu biasa mendengar Ar-Rahman Ar-Rahim. Dekat mana ya? Dekat kalimah basmalah. Kalimah basmalah yang mana satu? Tu dekat atas slide tu. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dalam solat. Kita selalu baca dalam solat, dalam kehidupan kita. Jadi dia mula dengan Bismillah. Kemudian di hujungnya ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi sudah tentu adik-adik semua sudah biasa dengar kalimah ini. Okey, mari kita lihat. Di bawah tajuk Allah bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini, kita membahagikan ia kepada 4 subtopik utama, yang mana Ustaz telah membuat rujukan di dalam buku teks tahun 1, maka Ustaz rujuk dan Ustaz ikut yang itu. Kita bahagi kepada 4 subtopik. Yang pertama ialah tanda-tanda bahawa Allah itu bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Apakah buktinya? Nanti kita akan lihat. Tentu adik-adik semua tak sabar. Okey, yang kedua ialah pengertian Allah bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa pengertian dia sebenarnya Ar-Rahman Ar-Rahim ni? Kemudian yang ketiga, dalil dan hukum beriman dengan Allah bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Manakala yang terakhir ialah cara-cara kita nak membuktikan bahawa diri kita ini beriman dengan Allah bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apakah buktinya? Kita lihat yang pertama dulu. Boleh diharap semua adik-adik semua boleh duduk dengan tenang, duduk dengan selesa, dengan kondusif, untuk kita sama-sama terus belajar untuk mengenal Allah. Boleh? Baik, kita lihat. Tanda Allah bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Mari kita lihat tanda yang pertama. Apa dia? Gambar matahari. Apa dia agak-agaknya Kenapa tiba-tiba keluar gambar matahari ni? Okey, sebenarnya gambar matahari ini nak menunjukkan bahawa Allah menciptakan matahari. Kenapa Allah nak ciptakan matahari? Apa kaitannya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim? Mari kita lihat. Okey, apa kegunaannya matahari ini? Matahari ini adalah untuk keperluan manusia. Jadi tak kira manusia yang macam mana, manusia itu memeluk agama Islam ataupun tidak, semuanya Allah bagi cahaya matahari. Betul tak? Maka itulah kaitannya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah ni Maha Pemurah, Maha Penyayang, kan? Jadi Allah ni pemurah. Walaupun orang tu tak sembahyang, tidak sembah dia, walaupun orang yang bukan Islam tu tidak sembah dia, sembah selain daripada Allah, tetap juga Allah bagi matahari untuk dia terus hidup. Lagi, seterusnya adalah untuk tumbuh-tumbuhan. Apa kaitannya? Dengan cahaya matahari, tumbuh-tumbuhan dapat cipta makanan dia melalui proses fotosintesis, kan? Dah belajar dalam mata pelajaran sains. Maka tumbuhan ni dapat cipta lebih banyak makanan dia. Maka tumbuhan akan lebih banyak hidup subur kerana adanya matahari. Jadi apabila banyak subur, dia menjadi sumber makanan kepada manusia, kepada binatang. Nampak tak? Dan selain itu juga ia menjadi sumber udara, sumber oksigen, sebab pokok-pokok ni dia mengeluarkan oksigen. Maka di situlah datangnya keperluan kepada manusia. Sebab manusia perlu bernafas menggunakan oksigen. Kalau tak ada oksigen, tak ada pokok, macam mana nak bernafas? Kan? Terpaksalah kita pakai tong gas yang kat belakang macam dalam air tu, macam orang diving tu, scuba diving tu, pakai tong gas kat belakang sebab tak ada oksigen. Baik, kita lihat, mari kita jangan lengah-lengah, kita lihat tanda-tanda Allah bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim yang seterusnya.
tandanya, mari kita lihat. Gambar apa ni? Gambar apa ni agaknya adik-adik? Ini ialah gambar pokok. Apa kaitannya? Pokok ini dia memberi manfaat kepada manusia, memberi manfaat kepada haiwan. Jadi nak tunjukkan bahawa pokok ini walaupun diludah, walaupun dikencingkan manusia, walaupun diberakkan oleh binatang-binatang, tetap dia menghasilkan buah-buah yang manis. Itu dia. Di kaitannya dengan Allah ialah Allah bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Begitu juga walaupun ada di antara kita ni yang degil, yang tak nak patuh dengan Allah, tetap juga Allah bagi kita makan, bagi kita rezeki, bagi kehidupan, bagi kesenangan. Free aja bernafas. Allah tak pernah minta bayar kita bernafas. Sekali sedut nafas 50 sen. Ada ke? Tak ada adik-adik. Jadi itu dia. Tetap dia menghasilkan buah-buah untuk bagi kepada manusia. Okey, seterusnya lihat tanda yang seterusnya. Gambar cacing. Apa kaitannya cacing ni? Cacing adalah satu binatang yang hidup di dalam tanah. Jadi dia hidup dalam tanah. Jadi apa kaitannya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim? Ada kaitannya adik-adik. Sebab nak menunjukkan bahawa Allah ini sangat pemurah, sangat penyayang. Hatta binatang dalam tanah pun tetap Allah sediakan makanan baginya. Ayam goreng. Tapi bukan makan ayam goreng lah. Di sini ia nak menunjukkan bahawa ia adalah makanan. Walaupun dia hidup dalam tanah, Allah tetap beri dia makanan. Nampak tak? Betapa baiknya Allah tu bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Walaupun kita engkar, tetap Allah baik terhadap semua makhluknya. Lagi, apa dia? Ada juga fungsi cacing ini bila dia berada dalam tanah, bila dia hidup dalam tanah, maka cacing-cacing ini akan menggamburkan tanah ataupun menyuburkan tanah tersebut. Yang mana maka bila kita tanam pokok, senanglah tumbuh sebab tanahnya subur, kan? Itu dia. Kita lihat tanda-tanda Allah bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim yang seterusnya. Itu dia. Gambar apa tu? Gambar otak pegang buku dengan pensil. Tapi bukanlah. Bukannya itu tujuannya. Maksudnya di sini ialah akal fikiran. Akal fikiran dekat dalam badan manusia, kan? Sebab itu Allah ciptakan akal fikiran untuk kita manusia, untuk kita berfikir. Apa dia? Apa kaitannya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim? Nak menunjukkan bahawa Allah itu Maha Pemurah, Maha Penyayang. Allah tak letak akal fikiran kepada binatang. Sebab itu Ustaz tak nak sebut otak. Ustaz sebut akal fikiran. Sebab kalau Ustaz sebut binatang, binatang pun ada otak. Dia ada otak juga, tapi dia tidak boleh berfikir. Sedangkan akal fikiran ni hanya untuk manusia. Jadi dia boleh berfikir, kan? Jadi apa dia tujuannya Allah bagi kita akal? Supaya kita rajin baca Quran. Ya ke bukan? Supaya kita melihat kebesaran Allah, supaya kita taat dengan perintah Allah dan juga taat dengan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran. Jadi kita kena rajin baca Al-Quran. Jangan malas Adik-adik sekalian, kita akan lihat pengertian Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa pengertian dia? Agak-agaknya, mari kita lihat. Baik, Ar-Rahman Ar-Rahim adalah sebahagian dari Asmaul Husna. Ar-Rahman Ar-Rahim ni daripada Asmaul Husna. Yang mana satu Asmaul Husna? Asmaul Husna itu ialah nama-nama Allah yang mulia. 99 semua sekali. Ada banyak. Tapi Ar-Rahman Ar-Rahim ini yang awal-awal. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Nampak? Yang mula-mula pula tu Ar-Rahman Ar-Rahim. Menunjukkan bahawa Ar-Rahman Ar-Rahim ini mempunyai fungsi yang besar dalam kehidupan manusia. Kita lihat maksud Ar-Rahman ialah Allah Maha Pemurah.
Pemurah kepada siapa adik-adik? Allah Maha Pemurah kepada sekalian hamba dan makhluknya. Maknanya Allah tidak memilih sesiapa-siapa orang yang tertentu, tidak. Contohnya orang Islam, maka Allah pilih orang Islam sahaja. Orang yang bukan Islam Allah biarkan kebuluh, biarkan kelaparan. Ada ke? Tidak, Allah tidak memilih. Sebab itu Allah Maha Pemurah. Walaupun orang bukan Islam, walaupun orang yang tidak menyembah dia, walaupun dia adalah binatang, walaupun ianya adalah pokok-pokok, maka tetap Allah Maha Pemurah, bagi dia kehidupan, bagi dia makan, bagi rezeki. Itulah sifat Ar-Rahman Allah. Seterusnya mari kita lihat sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim ialah Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kepada siapa? Kepada hambanya beriman, yang beriman. Tengok. Yang Ar-Rahman tadi kepada semua manusia, tidak kira siapa pun, sama ada beriman ataupun tidak beriman. Tetapi kalau Ar-Rahim dia berbeza. Dia adalah untuk hambanya yang beriman sahaja. Orang yang beriman ni apa? Orang yang beriman ini ialah orang yang taat kepada perintah Allah, dan juga tidak melakukan larangan Allah. Apa yang Allah larang, meninggalkan larangan Allah. Apa yang Allah tak suka, maka kita tinggalkan. Ini ialah orang yang beriman. Ada di antara orang Islam tetapi dia tidak iman. Dia Islam tapi dia tidak beriman. Dia tidak solat, dia tidak mengaji, dia tidak membayar zakat, dia melakukan maksiat. Maka orang ini tidak beriman walaupun dia Islam. Lihat dalil dan hukum beriman. Apa dalil dia? Ini dia. Dalilnya adalah dari surah Al-Fatihah ayat yang pertama. Jadi mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama semak maksudnya. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Mari kita sama-sama baca lagi sekali. 1, 2, 3. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini adalah ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah merupakan surah pertama dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahawa betapa pentingnya Ar-Rahman Ar-Rahim ini, sehingga dipilih sebagai salah satu daripada ayat pertama daripada surah yang pertama dalam Al-Quran. Seterusnya, apakah hukum beriman dengan Allah bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim? Maka hukumnya adalah wajib, tidak boleh tidak. Maknanya kalau kita tidak beriman dengan Allah bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita sudah terpesong, kita sudah berdosa. Baik. Lihat macam mana bahagian yang ketiga, subtopik yang ketiga, cara yang keempat, maafkan ustaz, yang keempat, bagaimana cara kita nak membuktikan bahawa kita ni beriman. Macam mana nak buktikan? Kan? Okey. Mari kita lihat, dia ada 3 bahagian. Yang pertama ialah menjaga hubungan baik antara sesama manusia. Jaga hubungan baik dengan sesama manusia. Tengok macam mana caranya. Yang bawah itu, poin yang pertama ialah sayang menyayang. Maknanya antara sesama manusia kita kena saling sayang menyayangi. Jangan bergaduh. Yang kedua, menjauhi pergaduhan. Baru sebut tadi. Jangan bergaduh. Jauhi pergaduhan. Jauhi hasad dengki. Kita kena sentiasa saling sayang menyayang. Yang kedua ialah bagaimana cara nak membuktikannya, iaitu dengan cara mempunyai sifat belas kasihan. Nampak tak? Sedangkan Nabi pun sangat mempunyai sifat belas kasihan yang sangat tinggi. Jadi kita kena belajar untuk dapat sifat yang mulia ini. Apa dia? Yang pertama ialah saling bantu-membantu. Apabila kita lihat orang yang susah, maka kita kena bantu. Maka suatu hari nanti apabila kita susah, orang akan bantu kita. Kemudian yang kedua ialah murah hati. Jangan kedekut.
Jangan terlampau sombong. Kita kena sentiasa berhati mulia, bermurah hati untuk membantu dan sebagainya. Seterusnya yang ketiga iaitu bersyukur atas nikmat yang dikurniakan. Jadi apabila kita percaya apabila kita percaya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang Allah bagi pada kita, iaitu belas kasihan, pemurah, belas kasihan, Allah dah kesian dekat kita dah. Allah dah bagi dah segala-galanya kat kita. Jadi dengan cara macam mana kita nak buktikan? Dengan cara kita bersyukur. Bersyukur atas nikmat yang dikurniakan. Tidak kira sedikit ke banyak ke, kita kena bersyukur ya. Yang pertama menjaga kesihatan. Maksudnya macam mana cara nak bersyukur? Kita kena jaga kebersihan dan kesihatan. Yang kedua ialah menjaga alam sekitar. Allah dah bagi kita alam sekitar yang cantik, yang molek. Jadi kita kena jaga. Jangan kita buang sampah merata-rata. Jaga alam sama-sama supaya keimanan kita terhadap Allah itu bertambah. Sekian sahaja tajuk kita hari ini. Terima kasih. Selamat bercuti dan teruskan belajar di rumah. Oh ya, jangan lupa baca Al-Quran. Jangan berhenti baca Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.